Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, so video kali ini sangat berbeza dengan video-video yang saya buat sebelum ini. Video ini adalah berkaitan dengan saya punya travelog dakwah. Okey, sempena dengan saya punya assignment. Jadi tugasan yang saya dapat ataupun kami lah sebagai student dapat pada tersilap saya 19 hari bulan 1 2022, okay, di mana kami punya pensyarah memberikan tugasan ini kepada kami. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Saya telah dapat 3 orang, yang 2 orang berbangsa Cina dan seorang lagi adalah merupakan orang Sabah. Jadi alhamdulillah, untuk orang yang pertama pada tarikh 10 hari bulan 2 2022, saya telah dapat bertemu bual dengan seorang non-Muslim Chinese yang beragama Buddha, yang namanya adalah Wong, ataupun digelarkan diri dia sebagai Alex. Kawan-kawan dia panggil Alex. Okey, macam saya dengan Alex ni, kami mula starting daripada chat WhatsApp dan kami ada melakukan Meet. Okey, lakukannya Google Meet, kami berbual. Alhamdulillah, dia pun terima dan mudahlah bila kita berbicara tentang agama ni. Dan adalah beberapa soalan yang saya tanya kepada dia dari segi macam puasa. Okey, macam puasa, dia cerita yang dia hanya tidak boleh memakan daging, dan macam bulan tertentu, macam kita kan macam bulan puasa, bulan Ramadan kita akan berpuasa lah. Tapi macam dia buat, dia cerita pada bulan Julai yang di mana dia akan mula berpuasa. Dari segi macam dia punya sembahyang, dia pergi ke kuil untuk ni lah, melakukan dia punya ritual sembahyang dia dekat kuil. Dan saya juga ada bertanya mengenai macam Taipusam, adakah mereka akan menyambut juga perayaan tersebut? Sebab kalau kita dengar kebiasaannya, hanya orang India sahaja yang macam kita nampak yang diorang akan pergi menyambut perayaan tersebut. Tapi dia kata mereka juga ada menyambut juga perayaan tersebut. Maksudnya yelah, benda ni kan berkaitan agama, so dia bukannya melibatkan dari segi perkauman lah. Memang agama Buddha tu memang dia akan sambut dan meraihkan perayaan tersebut. Dan saya pun macam mula ajukan macam berkaitan dengan ada tak macam tertanya mengenai agama Islam. Macam dia macam biasa saja, sebab dia kata dia pun dah tahu mengenai solat, macam kita puasa, semua benda tu dia macam benda tu dia dah tahu. Sebab dia kata memang daripada kecil pun daripada sekolah rendah lagi, dia kata dia dah berkawan dengan orang Islam. So benda tu dia kata dia dah sebanyak adalah benda yang dia dah tahu. So jadi bagi saya agak macam mula tu ya, sebab macam kalau boleh dia ada juga tanyakan, tapi sebab dia kata dah tahu, tapi macam saya tidak memaksa lah. Macam saya pun lagipun saya macam turut juga rasa bergembira, sebab bagi saya macam maksudnya kat situ kita punya Islam ni maksudnya sudah tersebar. Maksudnya diorang pun ada juga yang tahu sedikit lah sekurang-kurangnya tentang Islam ini sendiri. Dan untuk orang yang kedua yang berbangsa Cina yang merupakan agama Kristian, temu bual saya dengan dia ni namanya adalah Venice. Bagi saya benda ni sangat satu menarik, sebab macam Venice ni dia macam lebih aman sedikit mengenai macam dari sudut agama ini sendiri. Sebab kalau macam saya tanya macam Alex ni dia macam kurang sangat tahu. Tapi macam Venice ni memang sepanjang temu bual kami tu, bayangkan temu bual kami tu daripada 3.5 sampai 4.5 lebih. Memang sebab saya pun mula WhatsApp dia dan saya macam tanya untuk keselesaan ni juga, sama ada boleh tak kami buat saya buat Zoom meeting. Kalau dia tak selesa, kita hanya cek WhatsApp sahajalah. Tapi sebab dia kata this okay, so kami pun buat Zoom meeting.
So masa sepanjang temu bual saya dengan Benny, sebenarnya saya bertanya berkaitan dengan pecahan dia ni datang daripada Katolik ke Protestan ke tak tahu. Saya Macam dia ceritakan tadi, saya rasa dia mungkin tak tahu kot yang dia ni pecahan mana, sebab dia kata dia cakap macam ni je lah, macam dia Kristian, yang lagi satu tu Katolik, macam tu. Maksudnya Kristian Katolik ni benda yang berlainan. Apa ni, pertanyaan saya tu banyak ada sudut, macam kitab dia, puasa dia, dia punya cara apa ni, sembahyang ritual dia tu, macam apa lagi ibadat-ibadat yang dia lakukan. So banyaklah dia ceritakan kepada saya, dan dia pun macam saya pun baru tahu. dia satu buku. Dia yang lama kat depan, yang baru kat belakang. Macam tu. Dia satu set. Yang Katolik mereka juga ada Bible ni, tetapi mereka ada banyak Bible yang lain. Dalam Kristen cuma ada satu ni je. Ada puasa tetapi bukan lama macam sebulan tu lah. Kami cuma 3 bulan punya 3 bulan yang minggu pertama punya Sabtu saja. Satu hari saja. Oh, Setiap maksudnya 3 bulan, minggu pertama yang punya hari Sabtu. Hari itu saja kami. Yang macam mana, kami pun tak tetap siapa-siapa perlu puasa. Cuma kalau nak puasa, puasa lah. Puasa bersama-sama saja. Macam tak makan itu sarapan pagi ada makan. Sarapan petang tak ada, sarapan malam pun tak ada, macam tu saja. tahu tentang Katolik. Ya, Katolik tu Sebab saya tahu memang sekarang kalau search Kristian semua ialah Katolik. Nah, Kristian sebenarnya tak ada nun, tak ada paus. Kami pergi ke itu church, cuba berdoa dan dengar itu padri menyerang apa masuk dalam sini, dan kami berbincang dengan semua orang macam tu dan balik saja. Kristian saya dengan Kristian yang lain, bukan Katolik lah. Dan Kristian yang lain adalah kami berdoa dan berkumpul pada hari Sabtu. Dan yang lain Kristian bukan Katolik, mereka berkumpul dan berdoa pada hari Ahad. Oh, maksudnya ini yang perbezaannya. Itu 10 punya the rules. We have the 10 rules, and the third rules is we have to pray and pray for God, and go to the church in the 7th day, hari ke-7, dan hari ke-7 adalah Sabtu kepada kami. Tetapi mereka nak ikut itu orang lain, dan weekend itu jadi mereka ikut hari Sunday. Itu hari pertama lah. Kalau tengok kalender itu juga boleh nampak hari. Benda yang saya tanya tu kebanyakannya lebih kepada Katolik, Kristen Katolik. So benda tu macam mengejutkan saya. Sebab dia kata apa yang ada dekat filem ke, yang ada kat TV tu semua berkaitan dengan Katolik. So banyaklah perbezaan yang saya tahu mengenai tentang Katolik ni dengan Kristen. So temu bual kami berterusan sampailah saya pun macam mula mengajukan dia berkaitan dengan agama Islam. So benda yang menarik bagi saya adalah di mana Venice ni dia punya lain dengan orang lain. Macam dia cerita dia dengan family dia, tak silap saya dalam seminggu tu dia orang akan mula macam berkumpul satu family tu, dan dia orang akan cerita dan perbandingan agama. Kerana bapa saya selalu cari agama yang betul kan, jadi dia pilih Kristian ini. Dan
kita selalu bincang macam 1 week 1 kali tentang sebuah agama dalam Bible, Bible itu, dan kita fikir berbincang mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang boleh ikut, macam tu. Dalam banyak cerita, dia pun mula bertanya saya dari segi macam hukum hudud. Benda tu bagi saya macam mungkin biasa kot kalau macam pendakwa, kalau orang non-Muslim tanya tentang hukum hudud, sebab diorang akan sangka hukum hudud ni benda yang bahaya, ekstrim. Sebab berkaitan dengan potong tangan, potong kaki kan, macam tu. Dan yang soalan lain pula ditanya berkaitan dengan kenapa dalam Islam lelaki ni boleh kahwin ramai, macam tu. Adalah itu, Islam boleh ada banyak isteri tu. Oh, ya. Itu saya memang ada itu soalan macam kalau Islam lah, mereka curi akan potong tangan atau potong itu betul ke? Oh, dan saya pun adalah juga saya terangkan kepada Venice macam lelaki kenapa yang ada kahwin ramai, sebab memang betul, cuma kita tak boleh lebih daripada 4 orang untuk berkahwin. Dan macam kita dalam Islam, lelakinya hanya berkemampuan sahaja yang boleh kalau nak kahwin tu. Kalau tidak berkemampuan, tak payahlah nak mengada-ngada nak kahwin. Lagi satu, saya pun cerita kat dia yang benda ni bukan sahaja non Muslim, tapi benda ni sangat sensitif. Lagi-lagi untuk kaum wanita, untuk wanita lah, perempuan. Okay, memang sangat sensitif kalau bila kita bicarakan bab poligami. Okay, jadi macam berkaitan dengan hukum hudud pula, dia pun macam ada tertanya macam kejam lah, macam kenapa orang Islam sampai kena potong-potong tangan tu kan. Lepas tu saya pun macam ceritalah, menjelaskan kepada Venice ni, sebab mungkin bagi orang yang non-Muslim yang baru nak belajar, bila dengar benda tu memang agak menakutkan lah untuk diorang. Tapi sebenarnya saya cerita kat dia, dan benda tu berlaku pada zaman dahulu. Walaupun dilakukan hukum hudud tersebut, tapi kita masih lagi bertolak ansur. Kita masih lagi melakukan perbicaraan, dan benda tu pun tidak dilakukanlah pada zaman sekarang ni. Lagi satu, saya cakap dengan dia, benda tu pun hukum hudud ni dilakukan supaya masyarakat orang Islam ni sedar yang benda tu adalah benda yang mereka lakukan tu adalah benda yang salah. Dan contohnya macam berzina, qazaf, mencuri, macam tu. Tapi zaman sekarang ni kan benda tu kita dah tidak lagi ada juga setengah negara yang lakukan, dan ada juga yang tidak lakukan. Sebab kita sekarang pun ada peraturan, dan kita pun masih lagi bertolak ansur berkaitan dengan apa kesalahan yang diorang lakukan pada zaman sekarang. Orang yang ketiga, orang yang terakhir, merupakan orang Sarawak, yang berasal daripada Sibu, Sarawak, dan sekarang ni dikata dia menetap di Kuching, Sarawak. Jadi berasal daripada kumpulan etnik Dayak, yang merupakan satu kumpulan etnik yang terdapat di Kepulauan Borneo. Kelvin ni, nama dia Kelvin, pula nak kenalkan dia kan. Nama dia Kelvin. Jadi dia merupakan mempercayai, dia punya kepercayaannya ialah miring, yang dikata diturunkan oleh nenek moyang dia lah pada zaman dahulu. So dia pun ceritakan yang miring ni lah merupakan satu upacara yang biasanya diamalkan oleh kaum Dayak, dan dilakukan semasa menyambut perayaan, misalnya macam Hari Gawai Dayak, Gawai Antu. Selain itu, upacara miring ini turut dilakukan sekiranya seseorang, iaitu orang Dayak ni lah, mendapat mimpi yang pelik. Contohnya macam mimpi berjumpa dengan orang-orang kayangan. Dan miring ini juga turut dilakukan sekiranya seseorang ini berpindah ke tempat baru bagi
tujuan tertentu lah. Maksudnya macam dari sudut macam dia nak belajar ke, bekerja, macam tu. Jadi banyaklah penjelasan yang diterangkan tentang kepercayaan dia, iaitu Miri. Macam upacara ni dikata bahagian ruai, macamnya rumah panjang. Kau tahu tak rumah beranda yang panjang yang kalau kau tengok kat TV tu. Jadi barangan ni wajib ada semasa melakukan upacara miring. Ini adalah daun sirin, buah pinang yang muda, kapur ataupun lime, daun luku, ampur, rokok dan daun nipah, tembakau. Banyak lah dia punya senarai-senarai dia tu. Upacara tersebut, upacara rumah panjang tu. So dia kata kebiasaannya orang-orang tua ni yang tiada kaitan dengan orang yang perlu melakukan miring, iaitu yang diorang sahaja, orang yang tua ni, yang seumur ni melakukan upacara ini. Jadi macam setiap barangan dan makanan yang diorang kumpulkan banyak-banyak tadi tu, jadi diorang akan letakkan dalam satu piring dan disusun macam ibaratnya macam diorang ni ibarat macam susun buat lauk. Lauk dekat pinggan diorang tu. Jadi dan dikata benda tu ada juga susunan yang betul supaya maksudnya upacara tu menjadilah mengenai kepercayaan diorang. Jadi dikata selepas dah semua tu, nanti diorang kata diorang akan cari ayam jantan untuk dibuatlah upacara tersebut, iaitu melakukan upacara berbiau. Kalau tengok perkataan berbiau tu, dia kata biasanya dilakukan oleh tuai rumah, iaitu ketua rumah panjang tu lah. Jadi ayam tu akan dibiau, iaitu maksudnya macam pusing-pusing. Dan bacaan sampi, iaitu ayat-ayat permintaan yang ingin mereka minta daripada roh-roh nenek moyang diorang, Tuhan-Tuhan tu lah, yang akan dilakukan. Jadi last sekali ayam tersebut akan dibunuh itu dengan sembelih, dan beberapa bulu sayapnya akan diambil dan disapukan dengan darah ayam yang sembelih tadi tu lah. So dan benda tu ayam tersebut dia akan disimpankan dalam yang piring yang diorang simpan tadi. So piring yang diorang letakkan ayam yang diorang dah buat semua tadi tu. Jadi piring tadi akan diletakkan pada satu sudut dekat ruang bilik, yang bilik diorang tu. Dan diorang akan lakukan upacara tu, dan diorang akan biarkan piring yang ada ayam semua tu semalaman lah. Jadi pada keesokan hari ni, pada waktu pagi, telur ayam yang diorang rebus telur ayam tu diorang akan ambil dan dimakan oleh pemilik piring tadi tu. Untuk upacara tu, pemilik piring yang upacara tersebut. And last sekali, piring tadi akan dibawa keluar ke rumah dan diletakkan dekat pokok besar, tempat letak piringnya. Macam dia kata biasanya di jalan laluan, macam laluan nak keluar daripada kampung tu. Jadi dia kata ayam tu boleh sama ada yang hidup ataupun yang mati, sebab dia kata bergantunglah kepada pemilik tuan owner orang tu. Sebab dia kata kalau macam darah ayam ni potong melalui dumbul ayam pun boleh juga. Perayaan diorang iaitu menyambut Hari Gawai, yang disambut oleh kaum Dayak, iaitu Gawai Dayak. Dia sebut sebagai hari Gawai Dayak, yang disambut pada 1 Jun, memang pada setiap tahun. Jadi saya baru tahu rupanya orang Dayak ni dia ada kalender dia sendiri. So dia kata kalau ikut kalender Dayak, 1 Jun tu dikira sebagai tahun baru lah. Jadi dia orang akan menyambutlah, meraihkan benda tu pada setiap tahun. Dan dia kata maksudnya dia kata misalnya pada zaman dahulu, dia kata pada zaman dahulu bagi merayakan kejayaan mendapatkan hasil yang baik, maksudnya dia orang meraihkan Hari Gawai ni adalah untuk macam menjayakan hasil tuai padi yang diorang dapat. Jadi perbualan kami pun hampir berakhir. Jadi pun saya pun macam mula tanya tentang
agama Islam, apa dari sudut pandangan dia. Jadi macam dia kata, pandangan dia agama Islam ni sama je, macam dia kata macam samalah dengan agama lain juga, walaupun bukan agama yang saya nuti, tapi dia kata macam dia perlu jugalah hormatilah agama tersebut. Jadi dia kata macam sekarang, walaupun saya mempunyai kepercayaan lain, tapi saya tetap juga kena hormat dengan orang-orang lain yang berlainan agama, untuk mengelakkan berlakunya salah faham. Dia pun macam, saya rasa tak macam tak banyak juga tanya tentang agama Islam, sebab masa APG Sarawak. So macam sama dengan Alex, banyak kawan dengan orang-orang Islam. So banyaklah benda yang diorang tahu tentang agama Islam ni melalui kawan-kawan diorang. So pertanyaan tentang agama Islam tu tak banyak lah. Jadi kesimpulannya, antara 3 orang yang saya melakukan temu bual tu, yang paling menarik adalah dengan temu bual bersama dengan Venice. Kalau korang recap balik yang tadi, sebab dia yang banyak saya katakan ingin tahu mengenai tentang agama Islam. Sebab dari apa yang saya lihat dengan masa temu bual tu, dia pun masih lagi mencari. Dan masa saya terangkan tentang hukum wuduk, tentang agama apa ni, kahwin lelaki kahwin ramai semua tu, dia pun baru tahu, oh macam ni rupanya. Dan saya kata pun macam nasihat kat dia, kalau boleh, kalau nak jumpa, nak tahu lagi tentang agama Islam, boleh cari dengan orang yang betul-betul tahu tentang agama Islam. Sebab yelah, biasalah, saya cakap dengan dia, kalau macam saya macam nak tahu tentang agama Kristian pun, saya akan cari orang yang memang betul-betul expert tentang agama Kristian. Macam Venice tu, kalau nak tahu tentang agama Islam, boleh tanya saya, ataupun orang yang betul-betul macam tanya kepada ustaz ataupun ustazah yang lebih mengetahui lagi tentang agama Islam ni, supaya tak ada berlakunya salah faham lah bila dia ingin mempelajari tentang agama Islam. Okay, macam Alex dengan Kelvin tadi, macam biasa sahaja. Sebab macam bagi saya, walaupun diorang tak ada tanya tentang agama Islam, tapi saya tetap bersyukur, sekurang-kurangnya diorang ada juga terdedah dengan mengetahui tentang agama Islam itu melalui kawan-kawan diorang. Sebab selalunya kalau macam masuk sekolah yang bercampur ni, kadang-kadang diorang ni akan tahulah apa ni tentang agama Islam tu sendiri. Dan saya sangat gembira lah bila diorang banyak tahu tentang agama Islam itu sendiri. Jadi semoga kita doakan yang terbaik untuk diorang ini. Okay, lagi-lagi yang 3 orang ni, supaya mereka dapat hidayah dan masuk agama Islam. Amin. Jadi itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih kepada korang yang sudi mendengar daripada awal hingga akhir. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Okay, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Syukran ala husni istima'ikum. Jadi sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lalika.